Selamat pagi semua. Ini Patang lagi sekali dalam renungan harian. Kita punya petikan ialah dari Galatia 6 dan kita akan baca dari ayat 7 hingga ke 10. Izinkan saya baca. Janganlah tertipu, Allah tidak dapat dipermainkan. Kerana apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Manakala orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup yang kekal. Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada musim yang nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Soalan yang penting di sini ialah siapakah yang tentukan kalau kita semai baik, kita akan tuai berkat. Dan kalau kita menyemai ikut hawa nafsu, kita akan tuai malapetaka, kita akan tuai kutuk, kita akan tuai apa yang tidak baik. Siapakah yang tentukan ini? Yang tentukan ini adalah Allah. Allah mana? Tentu sekali Allah dalam Alkitab. Allah Alkitab ialah Allah yang kita kenali sebagai Allah Bapa atau Bapa kepada Yesus Kristus. Allah Alkitab juga ialah Tuhan Israel. Dan Tuhan Israel katakan lebih kurang yang sama kepada Israel sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Melalui Nabi Musa, Allah kata kepada Israel, "Hei Israel, kamu ada dua pilihan. Nomor satu, kalau kamu pilih untuk menjadi setia kepada Taurat Musa, kamu akan diberkati. Kamu akan menjadi kaya, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, kamu akan menang di atas kamu yang musuh, kamu yang pertanian akan banyak berhasil, hujan akan datang pada musimnya." Pilihan nomor dua, kalau kamu pilih untuk menjadi tidak setia, kamu akan dikutuk. Kamu akan menjadi ekor dan bukan kepala. Kamu akan menjadi miskin, hasil ternakan, hasil pertanian tidak akan jadi. Kamu akan dapat kemarau, kamu akan dapat keguguran anak dan seterusnya. Semua kutuk. Dan sejarah Israel menunjukkan bahawa mereka memang akhirnya dikutuk kerana mereka dibuang ke darat. Oleh kerana kejahatan, mereka ditewas oleh Assyria. Lepas itu Yuda ditewas oleh Babylon. Lepas itu mereka dijajah oleh Greek atau Greece, Alexander the Great. Lepas itu dijajah oleh Rom. Dan akhirnya mereka kehilangan negara mereka.
dan hanya dapat balik negara mereka dalam tahun 1948 selepas 6 juta Yahudi sudah dibunuh oleh Nazi Germany. Jadi inilah kutukan yang jatuh atas Israel oleh kerana mereka tidak setia kepada hukum Taurat. Sejarah dunia sebenarnya penuh dengan kutukan oleh Allah. Kita ada banjir besar di mana semua manusia dibunuh, mati lemas. Hanya 8 orang diselamatkan. Lepas itu kita ada negara Israel hilang. Lepas itu kita di dalam masa yang lebih modern, kita ada Black Plagues, kita ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, di mana juta-juta orang mati, termasuk 6 juta orang mati. Lepas itu kita ada 911, lepas itu kita ada tsunami, lepas itu kita ada AIDS, lepas itu kita ada SARS, dan hari ini kita ada COVID-19. Tuhan bukan Tuhan yang mau kutuk kita. Tuhan sebenarnya mau kita diberkati. Tapi sama ada kita diberkati atau tidak diberkati bergantung kepada pilihan kita. Dan malangnya umat manusia sudah pilih untuk semai ikut hawa nafsu. Tapi Tuhan ialah Tuhan penyayang. Dia mengasihi kita dan tidak mau kita mati. Jadi Tuhan telah lakukan 2 perkara. Dia tahu kita tidak ada kuasa untuk hidup suci. Jadi apa yang dia sudah buat ialah yang satu, dia telah hantar anaknya mati untuk kita, supaya kita mengupah dosa, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa tetapi memperoleh kehidupan kekal. Nomor 2, dia telah memberikan kepada kita Roh Kudus hidup di dalam kita, supaya kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk hidup suci, untuk pilih semai kepada roh atau semai biji yang baik, supaya kita menjadi umat yang diberkati. Hari ini, message ini memberikan kepada kita 2 message dalam masa COVID-19 ini. Nomor 1 ialah message petikan ini ialah kita harus buat apa yang perlu supaya COVID-19 ini berhenti. Kalau kita ialah orang yang semai ikut hawa nafsu, kita harus bertabat. COVID-19 ini ialah kesakitan sebelum kelahiran anak. Artinya penghakiman akhir akan datang. Yesus Kristus akan kembali tidak lama lagi. Di mana kita masih ada masa, mari kita bertabat. Itu adalah message kedua. Message kedua ialah
COVID-19 ini ialah masa keemasan untuk kita laku ayat 9 dan 10. Jangan kita putus asa buat baik. Mari kita terus semai untuk roh. Mari kita terus buat baik dalam COVID-19 oleh kerana sekarang banyak orang sudah jadi miskin dan perlu pertolongan. Termasuk saudara seiman. Banyak Kristian juga ada kematian dan ada kehilangan kerja. Jadi inilah message kita. Mari kita ambil masa keemasan ini untuk semai biji yang baik, semai ikut Roh Kudus dan tuai berkat. Tuhan berkati.